Hello and Assalamualaikum. Welcome to Bio for You. Okay, dalam episod ini saya akan terangkan mengenai chapter 2, 2.3, cells are grouped into tissues. Okay, so kita akan lihat objektif dia. Describe animal tissues and plant tissues. State the types of functions and distributions of the following tissues. So basically kita akan tengok berkenaan dengan animal cells and tissues, and also plant cells and tissues. Okay, so learning outcome untuk 2.3A ni, describe animal tissues and plant tissues. So animal and plants cells are organized into tissues, groups of cells with a similar appearance and common functions. Okay, so animal tissues yang kita akan study adalah epithelial cells, nerve cells, muscle cells and connective tissue. Manakala untuk plant tissues, kita akan tengok meristem, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem and phloem. So, ada tiga perkara yang kita nak tengok dekat dalam animal tissues. Okay, number one is the structure, number two function of animal tissue tu, and then distribution. Kat mana kita boleh jumpa animal tissue tersebut. Okay, let's check it out. Okay, so animal specialized tissue yang kita akan belajar adalah epithelial cells, nerve cells, muscle and connective tissue. Okay, so under muscle yang kita hanya perlu belajar adalah smooth. Okay, striated, cardiac semua ni boleh abaikan saja dulu, not in our SB014 syllabus. For connective tissue, kita akan tengok berkenaan dengan blood. Okay, first we're going to look at epithelial tissues. What is epithelial tissues actually? Okay, so epithelial tissues yang kita akan belajar, kita akan tengok untuk SES hanya kita kata berkenaan simple epithelial tissue, hanya one layer sahaja, bermaksud epithelial tissue ni dia hanya satu lapisan sahaja, and sama ada bentuk dia squamous, cuboidal ataupun columnar. Okay, kita tengok lebih dalam lagi. Alright, so this is the first one, epithelial tissues secara umumnya. Okay, it consists of cells arranged in continuous sheets. Maksudnya dalam lapisan yang berterusan in either single or multiple layers. Tapi untuk SB014 kita hanya tengok berkenaan dengan single layer of epithelial tissues only. Okay, cells are closely packed with little intercellular spaces. Bermaksud antara satu sel dan satu sel tu dia rapat-rapat. Kurang ataupun sangat sedikit ruang antara sel, iaitu intercellular spaces, and always have a free surface. Okay, rarely covered by another tissues. Maksudnya dia jarang-jarang dilapisi lagi oleh lapisan lain, oleh tisu lain. Okay, so dia biasanya forms covering and linings throughout the body. So sama ada kita akan jumpa dekat bahagian kulit kita atau bahagian badan kita yang paling luar sekali ataupun yang paling dalam sekali. Apa maksud saya paling dalam sekali? Contohnya saluran pernafasan kita ataupun saluran pemakanan kita, bahagian lapisan paling dalam sekali yang dekat dalam rongga tu, itu juga adalah epithelial tissues. Okay, so we're going to look at the first one. Okay, under epithelial tissue, nama dia simple squamous epithelium. So dia adalah epithelial tissue lah. So apa maksud nama ni? Simple bermaksud dia single layer, hanya satu lapisan sahaja. Ingat dalam SES ni kita hanya belajar dengan simple, iaitu satu lapisan sahaja. Squamous ni berkenaan dengan bentuk dia. Okay, kalau squamous ni macam bunyi macam squash. So squash maksud dia nipis. Kalau kita tengok dekat sini, bentuk dia memang nipis-nipis. So dari structure, cells are thin and flattened. Itu maksud saya tadi tu. And polygonal shape, maksudnya bersegi-segi. Nucleus are centrally located, main dekat tengah-tengah tu lah, hampir tengah-tengah tu kita boleh jumpa dia punya nucleus. Function dia, exchange of material by diffusion and filtration. Okey, contohnya kita boleh tahulah yang ada dekat sini, kat mana kita boleh jumpa, dekat dalam blood vessel, iaitu dekat dalam saluran darah, dekat dalam air sacs of lungs, iaitu dekat dalam alveolus, dekat dalam Bowman's capsule. So tempat-tempat yang kita boleh jumpa squamous, simple squamous epithelium ni. Okey, next, simple cuboidal epithelium. Bila saya kata simple tu dah boleh bayangkanlah, simple bermaksud only one layer of tissue. Okay, so cuboidal, structure dia macam cuboid, cuboidal, bercubus-cubus in Malay.
Okay, so cube shaped cells macam ni nampak, dia kan membentuk cuboid. Okay, round centrally located nucleus. Maksudnya nukleus dia biasa berbentuk hampir round atau spherical, bulat ni, and centrally located, terletak di tengah-tengah. And some have microvilli. Microvilli ni macam rambut halus yang terdapat pada permukaan sel tersebut. So, kita tengok dia function ke tak function. Function dia apa? Specialized for secretion, iaitu ducts, dia ada saluran dia. Absorption dekat dalam kidney tubules, dan distribution dia kita boleh jumpa dekat dalam lines, iaitu lapisan dalam of kidney tubules, and smaller ducts, iaitu dekat dalam saluran yang lebih kecil. Okay. Mixed up secreting portions of thyroid gland. Okay, ni antara contoh-contoh kat mana kita boleh jumpa dia. Covers surface of ovary. Okay, lines anterior surface of capsules of lens, iaitu dekat dalam mata. Okay, kita tengok lagi contoh lagi lain. Okay, so next berkenaan dengan simple columnar epithelium. Okay, simple again, one layer. Columnar apa maksud dia? Column, macam tiang-tiang-tiang, macam tiang-tiang Roman tu. Okay, tegak je. Cells are columnar shape. Okay, oval nuclei near base of cell. Okay, dia punya nuclei atau nucleus dia tu shape dia sedikit oval, sedikit bujur, dan terletak biasa dekat base, iaitu dekat dasar, dekat bahagian bawah sel tersebut. Okay, and present of goblet cells. Okay, ni adalah uniknya untuk dia ni, dia ada goblet cells. Apa di goblet cells ni? Okay, kita akan tengok dekat following slides. Ada kita akan bincangkan mengenai goblet cells. So, function dia adalah untuk offers protection dan untuk facilitates movement of materials, untuk memudahkan pergerakan bahan. Okay, bahan ataupun benda lah. Apa bahan ataupun benda? Contohnya makanan. Okay, may have cilia or microvilli. Okay, to increase surface area for reabsorption. Okay, divided into two types, sama ada ciliated or non-ciliated. Okay, ciliated maksudnya dia mempunyai rambut ni cilia, dia ada rambut halus dekat atas dia. Non-ciliated bermaksud dia tak ada rambut halus tersebut. Okay, so goblet cells, kenapa dia dipanggil goblet cells? Okay, ini adalah columnar epithelial cell tersebut. Nampak tak dia ada cells yang berbentuk dia macam ni, bentuk dia pelik sikit. Okay, shape ni kita panggil dia sebagai goblet. Okay, apa itu goblet? Ni sebenarnya cawan ni dia berbentuk goblet. Yang macam langsing macam ni kan. So ni adalah berbentuk goblet. So sebab tu kita panggil sel ni goblet cells. So function dia apa? Dia adalah untuk secrete mucus. Okay, untuk melancarkan pergerakan bahan dalam saluran tu. Okay, so function dia adalah untuk secretion, absorption, and also protection, iaitu lapisan mucus tu lah untuk protection. Kalau tak ada lapisan mucus ni, makanan tu lalu dekat dalam saluran pemakanan kita, dia mungkin akan merosakkan atau mencederakan saluran pemakanan tersebut. Tapi bila ada mucus, jadi lincir lah dan lancar untuk makanan tu bergerak masuk ke dalam perut kita lah. Korang tu kan dah makan dengan lahap kan, dah baca bismillah ke belum? So kalau dah tak makan dengan lahap, tak baca bismillah, belum minum air lagi, kalau tak ada mucus ni, habislah rosak saluran pemakanan tersebut, down the esophagus, dan down until sampai dekat dalam stomach korang. Okay, so distribution dia, lining of gastrointestinal tract. Apa maksud gastrointestinal tract ni? Bermaksud dia adalah tract ataupun saluran daripada stomach to the anus. Maksudnya daripada perut sampailah ke anus yang jalan belakang tu. Okay, lining of upper part of respiratory tract. Apa itu respiratory tract? Kita punya trachea, kita punya bronchus, bronchiole, semua tu lah. Okay, ingat lagi tak bronchus, bronchiole tu apa semua? Tu dia punya saluran-saluran dekat dalam paru. Okay. Uterine tube, itu dalam saluran kencing, ducts of many glands and gallbladder. Okay, so ini adalah contoh gambar goblet cell tersebut. Nampak atasnya ada cilia. So dekat kawasan-kawasan sini lah di mana kita boleh jumpa dekat mana sel-sel ini. Okay, tisu-tisu ini. Alright, so ini lagi contoh yang lain. Macam saya cakap tadi, yang bronchiole, bronchus, dekat sini dia boleh jumpa. Okay, next kita move on. Kita tengok pula nerve tissue. Okay, nerve ni bukan maksud nervous. Nerve kat sini bermaksud saluran saraf, sistem saraf, saluran. Okay, so kita tengok pula dekat nervous tissue.
Okay, nerve cell ataupun dipanggil sebagai neuron. So dia adalah basic unit dekat dalam nervous system. Okay, so dalam nervous system ni kita memang terdapat banyaklah saraf-saraf yang membentuk sistem nervous system ini. Okay, dia punya structure dan properties dia adalah untuk supaya boleh conduct electrical charge, okay, across its cell membrane. So ingat so electrical charge ni dia travel pada cell membrane ni, bukannya di dalam neuron tersebut. So nervous tissues consist of dua bahagian, neurons itu sendiri, iaitu dia punya nerve cells receive and transmit the nerve impulse, iaitu yang korang belajar dekat sekolah menengah itulah, iaitu saraf itu sendiri. Okey, satu lagi ialah neuroglia. Dia adalah sel yang untuk support dan nourish neurons. Maksudnya dia adalah untuk structure yang bagi nutrient dekat neurons, iaitu nerve cell itu, dan support structure of neuron tersebut. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, so ini adalah nervous tissue. So kita boleh nampak banyak nerve cell. Okay, dekat sini kita boleh tengok banyak sel neuron. Okay, so dan ini adalah neuroglia. Ni sel ini, astrocyte dan microglial cells ini, dia lah untuk support dan bagi nutrient kepada kepada neuron. Okay, so dari segi structure ni, neuron ni dia ada terbagi kepada 3 bahagian. Okay, the first one is the cell body, next is dendrites and axon. So where you can find the cell body? Obviously where the part you can find the nucleus in it. Bila kat mana bahagian kita boleh jumpa nucleus tu, like this one, nucleus. So obviously ini adalah cell body. Okay, so apa pula yang dipanggil sebagai dendrites? So ini adalah dendrites. Dendrites ni secara umumnya dia adalah bahagian yang mana untuk receive signal, tempat untuk terima signal. Okay, dendrites. And then kita ada axons. Okay, ini along axon panjang ni. And hujung sekali kita ada axon terminal ataupun dipanggil sebagai terminal branches. Okay, so yang apa dia tulis kat sini, the cell body, okay, location depends on the types of neuron. Okay, kita ada afferent neuron, interneuron dan efferent neuron. So kedudukan cell body ni bergantung kepada jenis neuron tersebut. Okay, so the dendrites, structure short saja, pendek, tapering and highly branched, sangat bercabang. Okay, cytoplasmic extensions specialized for receiving signals, macam sahabat kita tadi, and transmitting them to the cell body, maksudnya untuk hantar ke cell body. The axons, iaitu axon yang panjang tu kan, so structure dia panjang, thin cylindrical projection, berbentuk cylindrical macam rod tu, and function dia untuk transmit signals, okay, yang dipanggil sebagai nerve impulse away from the cell body, maksudnya menjauhi cell body, nak pergi ke mana? Pergi ke axon terminal. Okay, so ni adalah structure dia lebih jelas, nampak label dendrites, cell body, axon. Dan kita tengok dekat sini, along the axon ni dia ada sel namanya Schwann cell. Dia macam ada sel yang membaluti axon ni lah, macam bentuk sausage ni. Dan antara satu sausage atau Schwann cell dengan satu lagi Schwann cell yang lain tu, dia ada gap, dia ada jarak. So jarak tu kita panggil sebagai node of Ranvier. Okay, so kita tengok lebih detail sikit apa itu Schwann cell. Okay, so Schwann cells ni dia akan form a myelin sheath by insulating axons in peripheral nervous system. Okay, so myelin sheath ni fungsinya untuk protect dan untuk insulate the nerve fiber, iaitu axon itu sendiri, and to increase the rate of transmission of nerve impulse. Okay, dengan adanya myelin sheath ini, dia akan menyebabkan signal tu boleh ditransfer dengan lebih laju, to speed up. Okay, so kalau kita tengok, inilah dia Schwann cell ini tadi, dia ada nukleus dia tersendiri. Okay, so jarak antara satu Schwann cell dengan satu Schwann cell yang lain, dia adalah dipanggil sebagai node of Ranvier. Okay, so myelin sheath formation, macam mana asal-usulnya formation of myelin sheath ni? Dia sebenarnya myelin, okay, secara umumnya ni ada dipanggil sebagai myelin sheath. Myelin sheath ni diperbuat daripada apa? Daripada balutan ataupun lapisan Schwann cell ini. Nampak Schwann cell ni mula dia akan membaluti axon itu, dan dia akan buat lapis demi lapis demi lapis. Lama-lama jadilah lapisan itu dipanggil sebagai myelin sheath.
Okey. So, kita tengok pula motor neuron. Okey, motor neuron ni apakah function dia? So, transmits impulse daripada CNS. Apa itu CNS? Central Nervous System. Apa itu contoh, apa itu Central Nervous System? Kita punya brain dan kita punya spinal cord. To the effector. Apakah effector? Organ ataupun bahagian badan yang akan respon, yang akan mengalami efek daripada impuls tersebut. So, biasanya adalah muscles and glands. Okey, kalau muscles ni contoh dia, contohnya daripada brain hantar signal kepada tangan saya untuk bergerak, tunjuk good. Okey, so saya pun tunjuk good. So, apa yang bergerak dekat sini semua adalah muscles. Okey, tapi kalau brain saya hantar signal ataupun dia tengok saya sedang melihat sesuatu perkara yang mencemaskan ke, contohnya seperti result student nak keluar yang tak tahu apakah dia punya masa depan kan, macam mana warnanya result itu kan, how the colours would be. So kita akan nervous. So bila nervous tu dia akan hantar dia akan hantar signal tu ke glands. So glands tu apa? Glands tu akan sebab tu dah berpeluh-peluh macam tu kan. So efektornya dalam kes ni adalah gland. Kalau berpeluhan tu tadi. Okay. So, distribution motor neuron kat mana boleh jumpa? Most cell bodies of motor neuron is found within central nervous system dan few in ganglion. Sedikit dekat ganglion. Its axon is found throughout the motor organs. Okay. So, maknanya axonnya tu boleh dijumpa dekat motor organs tersebut ni. Alright. So, next kita pergi tengok pula dekat muscle. Okay, so yes, muscle. Okay, tak ada banyak sangat pun. Saja tunjuk itu adalah muscle. Okay. Alright, so tetapi kita hanya akan tengoklah untuk SB014 ni kita hanya tengok untuk smooth muscle sahaja. Yang cardiac muscle, striated muscle ni semua kita tak cover pada SB014, juga akan cover pada sesi hadapan semasa korang SDS, insya-Allah. Okay, so let's look what is smooth muscle. Smooth. Okay, so muscle tissue secara umum dia consist of elongated cells. Okay, dalam elongated cells tu terdapat muscle fibers. Okay, kalau korang tak dapat bayangkan apa ataupun macam mana rupa bentuk muscle fibers ni kan, pernah makan ayam kan? Contoh ayam goreng McDonald yang pedas tu ke, atau ayam goreng KFC tu kan. So bila korang makan bahagian daging tu, korang nampak strands of meat of chicken tu, itu adalah antara isi-isi muscle fibers. Okay. Each muscle fibers contain many thin longitudinal parallel contractile units called myofibril. Okay, not to worry about this now. InsyaAllah in the following chapters kita akan belajar in much greater detail regarding this muscle contraction. Okay, muscle fibers can use ATP to generate force, iaitu untuk hasilkan daya, sama ada daya daya tarikan pada muscle tersebut. Okay. So biasanya untuk produce body movement, maintains posture, okay, alright, and also generates heat. So kadang kalau kita ketakutan tu kita menggigil kan, so itu untuk generate heat. Okay. So smooth muscle tissue ini specifically apa yang kita nak belajar untuk SES ni. Okay, structure dia adalah small spindle shaped cell. Okay, thickest in the middle. So maksudnya structure ni macam sangat nipis lah, agak macam bentuk macam jarum sikit macam tu. Okay, dengan bahagian yang paling tebalnya dekat bahagian tengah. Tapering at each end, maknanya sangat meruncing dekat hujung kedua-dua end dia ni, hujung sana dan hujung sini. And no branching of muscle fibers, tak ada cabang-cabang. Only have a single centrally located nucleus. Satu je nucleus dan terletak di tengah-tengah. Like striations, dia tak ada jalur-jalur, dia tak ada belang-belang tu macam muscle-muscle yang lain. Okay, so function dia apa? Untuk involuntary action such as propel food through gastrointestinal tract. Okey, apa maksud ayat bahasa Inggeris yang panjang ni? Okey, maksud dia, okey, kita tahu kan bila kita telan makanan, so makanan tu dia akan travel, dia akan menjadi bentuk bolus lah. Bolus tu bola makanan tu dia akan terus push kat bawah sampai ke dalam perut. So siapa yang menolak makanan tu ke bawah tu? Smooth muscle dekat dalam saluran pemakanan tu dah akan tolak. So this comes the function of smooth muscle ni. Kita tak perlukan muscle yang hebat-hebat yang ni lah, tak perlulah. Itu kalau
tak jalan langsung pun makanan tu. So we only need this smooth muscle. Dan also untuk constriction of blood vessels, okay, blood vessel kita kadang-kadang dia mengecut, kadang-kadang dia mengembang. So biasanya kalau kita marah ataupun kita panas ataupun kita bengang ataupun kita stres kot, belajar biologi yang susah-susah, so dia akan kembang. So muka akan merah je. Bila buka buku biologi, bila buka lecture note biologi je, semua macam bengang, marah je. Tapi kalau buka Netflix, happy je. Kan? Okay, so and contraction of urinary bladder and uterus juga. Okay, ni pun semua menggunakan smooth muscle. Distribution, kat mana nak jumpa? Wall of digestive tract. Digestive tract tu saluran pemakanan. Again, urinary bladder, gallbladder, arteries, iris, okay, dekat dalam mata, okay, of eyes dan juga dalam uterus. Okay. So ini adalah gambar dia, structure of smooth muscle. LM ni maksud dia apa? Longitudinal section. Okay. M2 of muscle lah. Okay. So next, almost last but not least, okay, connective tissues. So connective tissues ni sebenarnya ada banyak. Dia kalau kita tengok dekat sini kan, saya ada shade kan dekat belakang ni, dia ada termasuklah tulang, termasuklah juga cartilage tulang rawan dan juga blood. Okay, tapi yang kita nak tengok hanyalah blood. Okay, sebab bone and cartilage belajar masa sesi depan. Okay. So, connective tissues. Kesian, siapa masalah ni? Ini Beckham. Okay. So, berdarah. Menangis air mata darah lah agaknya kot ni. So, let's check out what is blood actually. Everyone knows what blood is. Okay. So, tapi saya tak sure adakah korang semua faham atau betul-betul kenal ataupun tahu blood ini. Okay, so blood ini dipanggil sebagai connective tissue. Connective tissue ini adalah tisu penghubung. Kenapa dipanggil sebagai tisu penghubung atau connective tissue? Because it does connects from one part of the body to another parts of the body. Connects dengan apa, sir? Connects sebenarnya menyambungkan, at least dia membawa bahan oksigen daripada peparu pergi ke muscle cells. And also daripada muscle cells pergi ke peparu dibawa CO2. So kan dia menghubungkan connections. Okay, so dia terletak dekat dalam dia terkandung di dalam matrix of blood. Okay, yang dipanggil blood plasma. Plasma consists of water, salts and dissolved proteins. So ini dalam kandungan plasma, blood plasma tadi. So the main components of the blood are erythrocytes, leukocytes and platelets. Okay, korang biasa akan panggil sel darah merah, sel darah putih. Ataupun cikgu-cikgu dekat sekolah korang dia akan panggil dengan nama bahasa Inggeris lah, red blood cell, white blood cell. Tapi orang kampung saya dia panggil erythrocytes untuk red blood cell dan leukocytes untuk white blood cell. Jangan tanya saya kampung saya kat mana, nanti menyesal. Okay, so again let's say I'm bleeding and then there's many red blood cells. I mean I can see many red bloods on my skin. So orang kampung saya akan cakap, banyaknya erythrocytes terkeluar. So, yeah, orang kampung saya. Okay. Erythrocytes, in terms of its structure, dia has biconcave shapes. Maybe banyak kali lah korang dah dengar biconcave pada sekolah menengah, maybe sekolah rendah and any throughout your readings. Tapi apa maksud biconcave ni? Okay, maksud dia, biconcave ni, dia punya structure tu, bi tu maksudnya dua, concave tu maksudnya lekuk. Okay, so dia akan lekuk lah dekat dua bahagian part. Okay, dekat bahagian macam mana saya buat. Okay, so dia lekuk dekat atas, bawah tu pun dia lekuk juga. So itu dia panggil biconcave. So insyaAllah dekat following slide kita ada gambar yang lebih jelas untuk terangkan biconcave shape. So dia tulis dah pun dekat sini, thinner in the center and at its edges. Maksudnya dekat bahagian tengah tu lebih nipis berbanding dengan edges kiri kanan dia tu. Bukan kiri kanan, edges sekeliling dia tu. Okay, function dia apa? Untuk increase surface area to facilitate diffusion of oxygen and carbon dioxide. Has a very thin membrane. Membrane dia sangat nipis sahaja. To increase the rate of diffusion. Has no nuclei, tak ada nukleus langsung. Baru korang tahu ke? Red blood cell ni dia tak ada nukleus. Ingat red blood cell ataupun orang kampung saya panggil erythrocyte has no nucleus. Most of other cells have nucleus. Okay, but not erythrocytes. Okay, so why erythrocytes does not have nucleus? To increase the internal space. Maknanya kalau dalam ruang sel tu kita sumbat lagi dengan nucleus, dah
dah membazir ruang. Padahal nukleus tu tak ada nak function apa pun untuk red blood cell ni. Okay. So dia ada flexible membrane. Kenapa membrane ini flexible? To allow it to pass through small blood capillaries. Sebab blood capillary sometimes rongga dia tu sangat kecil. So dia mesti be able to squeeze. Dia kena boleh flexible lah bentuk dia supaya boleh untuk lalu, tak boleh rigid. Has no mitochondria. Okay, supaya untuk efficient transport of oxygen because it cannot conduct aerobic respiration. Okay, function dia untuk transport oxygen and carbon dioxide. Okay, so leukocyte, korang panggil sel darah putih. Cikgu korang mungkin panggil white blood cell. Orang kampung saya panggil leukocytes. Okay, structure dia, it contains nucleus. Dia berbeza dengan red blood cell, berbeza dengan erythrocyte. Erythrocyte does not have nucleus. Leukocyte has nucleus. Okay, have 5 major types. So dia ada 5 jenis. Kalau erythrocyte hanya one type only. Kalau leukocytes have 5 types, major types. They are monocytes, lymphocytes, basophils, eosinophils, and neutrophils. Okay, amongst all of these 5 types, some of them have granule, some of them do not have granule. Okay, so yang tu korang boleh tengok sendiri. Functions dia to protect the body from invading pathogens and other foreign substances. Okay, contohnya kalau ada bakteria ke virus ke yang masuk dekat dalam badan kita, so this leukocyte cell that will attack and engulf, dia akan destroy those foreign substances. Okay, so apa maksud pathogen ni dekat sini? Okay, pathogen ni bermaksud apa-apa bahan yang masuk dekat dalam badan kita and it cause harm to our body. So itu adalah pathogen. Okay, some are phagocytic, maknanya jenis telan, engulfing and digesting microorganisms. Okay, contohnya seperti monocytes and neutrophils lah. Alright. Mediate specific immune response. Okay, yang ni kita akan belajar pada lebih detail on chapter-chapter yang akan datang. Inflammation reaction, okay, termasuklah allergic reactions and combat allergic reactions or parasitic reactions. Itu adalah eosinophil. Yang ni tadi basophil. Okay, so inilah gambar-gambar dia jenis sel darah putih tersebut, leukocyte tersebut. Okay. Okay, next kita tengok dekat platelets pula. Okay, platelets ni dari segi structure dia fragments of cells about 2 until 4 micrometer in diameter only. So dia kecil je. Contains many vesicles but no nuclei. Dia ada banyak vesicles tapi tak ada nucleus juga. Okay, originate as pinch of cytoplasmic fragments of large cells. Okay, sebenarnya in the bone marrow. Sebenarnya dia ni adalah macam cebisan-cebisan fragments daripada sel-sel yang besar dekat dalam bone marrow, dekat dalam sum-sum tulang. Function dia for blood clotting. Contohnya kalau macam berlaku pendarahan kan. Okay, so tak lama tu pendarahan tu akan berhenti. So siapa yang akan stop tu? Functionnya oleh platelets. Okay, so tu kalau tangan kau yang terluka. Tapi kalau hati yang terluka, baca Quran baru stop bleeding.